Tapi kenapa Allah kata Musa berdakwah dengan Firaun dengan lemah lembut? Sebab apa? Sebab ayah angkat dia. Jahat-jahat pun ada jasa. Sebab tu kita nak berdakwah dengan ahli keluarga, jangan buat sama macam orang lain. Nak berdakwah dengan ahli keluarga kita, kena guna bahasa yang betul, cara yang betul. Jangan guna kekerasan. Bukan semua orang boleh guna kekerasan dalam berdakwah. Ada orang kena dengan kelembutan. Bismillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Yang dihormati, yang dimuliakan barisan pentadbir Madrasah Ceras Perdana, Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal dan semua ahli jawatan kuasa madrasah, seterusnya yang dikasihi lagi dirahmati Allah, sidang hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, mudah-mudahan kita semua bakal ahli syurga Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi puji-pujian, kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada saat dan ketika ini masih lagi Allah Ta'ala belai kita dengan segala macam nikmat. Masih lagi Allah Ta'ala manjakan kita dengan segala macam rezeki. Masih lagi Allah Ta'ala anugerahkan kita dengan keadaan yang tenang, sihat walafiat. Mudah-mudahan banyak Allah bagi nikmat pada kita, banyak juga kita melafazkan puji-pujian kesyukuran kehadrat Allah agar kita tergolong dalam golongan yang disebut la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kita ini hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah dapat kita berada dalam majlis ilmu taman-taman syurga, yang mana ilmu-ilmu ini tak lain tak bukan disebut sebagai makanan rohani. Ilmu adalah makanan kepada rohani kita. Sebab dalam hidup kita ni ada dua, tuan-tuan. Yang dalam namanya rohani, yang kat luar nama dia rohana, jasmani dah. Jadi nak ceritanya apa dia? Rohani, jasmani, dua-dua kita kena bagi makanan. Jasmani tak bagi makan, kebuluh, gastrik.
sakit perut. Begitu juga rohani yang tak diberikan ilmu makanannya, menyebabkan rohani dia mulalah jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita syukur banyak-banyak Allah pilih kita berada dalam majlis ilmu. Apa kata Allah dalam Quran, firman Allah, ayat yang kita selalu dengar, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat darjat-darjat di kalangan kamu, orang beriman, orang berilmu, orang beramal soleh, dengan beberapa darjat-darjat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana setiap darjat ini mengikut kepada kadar-kadar amalnya, kadar-kadar ilmunya, keikhlasannya. Syurga ada 8 nama syurga, tuan-tuan. Agak-agak syurga ke-8 dengan syurga pertama sama ke level dia? Mestilah tak sama. Tingkatan 1 dengan tingkatan 5 pun tak sama. Jangan nak cerita bab darjat syurga. Sama juga, kita ni di sisi Allah ada derajat-derajat, tuan-tuan. Jadi dalam hidup kita di dunia ini, kita nak naik satu persatu darjat di sisi Allah, menyebabkan meninggalnya kita nanti di akhirat, syurga kita pun atas-atas, tinggi-tinggi juga, mengikut kadar-kadar amal kita yang kita lakukan di atas muka bumi Allah. Kita pun tak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang tahu tarikh lahir masing-masing, tapi tak ada seorang pun yang tahu tarikh kematiannya. Mungkin tuan-tuan meninggal dulu, saya meninggal kemudian. Ataupun yang kedua, mungkin saya meninggal kemudian, tuan-tuan meninggal dulu. Amboi, banyak cantik ustaz. Asyik kemudian je dia. Tak ada lah, gurau lah tu. Mungkin saya pergi dulu, mungkin tuan-tuan pergi kemudian. Kita pun tak tahu. Di akhir-akhir surah Luqman, Allah berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tak ada siapa pun yang tahu bila, di mana dia akan dimatikan oleh Allah Ta'ala. Cuma kita harap-harap, mendoakan perginya kita kelak berada pada darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para alim ulama memperincikan kepada kita, kita sebagai umat akhir zaman ada 4 darjat yang kita nak capai, tuan-tuan. Mudah-mudahan keempat-empat ini kita boleh naik satu persatu. Dan kita nak bila kita meninggal nanti pun kita berada pada darjat yang keempat, insya Allah. Darjat yang pertama yang sedang kita kecapi saat ini, itulah namanya darjat Muslim. Darjat Muslim ini orang kata ini darjat yang umum lah. Tetapi walaupun umum, tuan-tuan, saya nak tanya, ramai lagi tak yang belum berada pada darjat Muslim? Jawabnya ramai lagi. Orang-orang yang belum diberi hidayah oleh Allah. Kadang-kadang mereka mendengar azan, tapi nak buat macam mana? Hidayah tak masuk. Mereka mendengar kalimah Al-Quran dibacakan, tapi orang Kelantan kata duk kerah pedah gitu. Tahu kerah pedah? Maknanya hati duk kerah, hidayah tak masuk lagi. Nak buat macam mana? Jadi kita yang dah berada pada darjat pertama ni, kita syukur banyak-banyak pada Allah. Kita jaga nikmat Islam ini sebagai Muslim baik-baik. Kita tak nak jadi Islam atas IC. Nama Islam, tapi akhlak perilakunya jauh daripada akhlak Islam. Wali'iyadhu billahi min dhalik. Jadi kita bila dah jadi Muslim, kita dah capai darjat pertama,
Sebab itulah setiap kali kita solat, kita renew syahadah kita. Renew syahadah 5 kali solat setiap hari, kita renew syahadah kita. Tanda kita nak mempercantikkan syahadah Islam yang sedang kita kecapi ni, tuan-tuan. Dan bila kita dah jadi Muslim, tugas kita apa dia? Ud'u ilallah. Sama-samalah kita ajak orang lain mengenal Allah. Kita bawa ahli keluarga kita mengenal Allah, akidah, sebagainya. Ataupun senang-senang kata, kita menyampaikan dakwah mengikut kadar kemampuan kita, supaya Islam ini makin kuat dalam hati sanubari kita. Dan bila kita ajak orang lain kepada jalan Islam, jalan agama Allah, wada'iyan ilallahi biiznihi wasirajan munira, orang-orang yang menyampaikan kalimah, mengajak orang ke arah kebaikan, ya Allah, disinari cahaya barakah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tunggu sempurna baru nak berdakwah. Kalau nak tunggu sempurna baru nak berdakwah, tak ada lah manusia yang boleh berdakwah. Sebab mana ada manusia yang sempurna? Sebab tu alim ulama kata, aslih nafsaka wada'u ghairaka. Perbaiki diri, dalam masa yang sama ajak orang ke arah kebaikan. Jangan tunggu perfect. Nak tunggu perfect, tak ada seorang pun boleh berdakwah. Sebab tak ada pun manusia yang sempurna, melainkan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi tuan-tuan, para jamaah yang dikasihi, dirahmati Allah, kita jaga nikmat Islam baik-baik, kita sebarkan agama. Sebab kalau kita tak sebarkan agama, takut-takut kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu cara kita nak jaga agama apa dia? Datang selalu kita mengimarahkan rumah Allah, duduk dalam majlis ilmu. Ini tanda kita nak suburkan keislaman dalam hati sanubari kita. Bila kita dah molek dah, Islam, Muslim dah berada dalam keadaan yang baik dalam hati sanubari kita, para jemaah sekalian, Islam ajar kita naiklah darjat yang kedua. Jangan berada pada Muslim sahaja, rugi kita. Naik darjat yang kedua. Apa dia darjat kedua, tuan-tuan? Lepas Muslim, darjat atas dia, nama dia mukmin. Jangan kita berasa selesa sekadar Muslim je, jangan. Kita kena naik jadi darjat mukmin. Jangan berada pada tempat yang sama sepanjang hayat, rugi kita. Naik darjat jadi mukmin. Sebab apa? Tak sama beza Muslim dengan mukmin. Orang mukmin mesti dia Muslim, tetapi orang Muslim belum tentu dia mukmin. Darjat tak sama. Rasul, seorang Rasul mesti dia Nabi, tetapi seorang Nabi belum tentu dia Rasul. Darjat tak sama, tuan-tuan. Seorang ulama mesti dia ustaz, tetapi seorang ustaz belum tentu dia ulama. Darjat tak sama, tuan-tuan. Begitulah darjat Muslim dengan mukmin tadi. Jadi bila kita dah jadi Muslim, kita jaga amal-amal soleh kita, mudah-mudahan Allah naikkan darjat kita menjadi mukmin. Di akhir-akhir surah Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman, ayat yang tuan-tuan selalu baca, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nak masuk syurga Firdaus, syarat pertama apa dia dalam ayat tadi?
innallazina amanu. Syaratnya orang beriman. Habis orang Islam tak masuk syurga ke? Orang Islam masuk syurga, tapi syurga yang bawah-bawah. Nak masuk syurga yang atas-atas, mesti kok mana pun kena ada tiket dia. Nama dia iman. Jadi sebab itulah saya sebut, dan alim ulama kita pun ajar, kita jangan sekadar jadi Muslim, tapi kita naik darjat kita tuan-tuan menjadi mukmin. Orang-orang yang benar-benar yakin, beriman, percaya kepada keenam rukun iman yang digariskan oleh syariat kita, agama Islam yang kita anuti. Jadi nak jadi orang beriman yang betul-betul beriman, kita settlekan baik-baik 6 rukun iman. Sebab rukun iman dia tak sama macam rukun Islam, tuan-tuan. Cuba kita renungkan malam ni. Rukun Islam, tuan-tuan tak boleh buat 5. Tak apa, buat 4 dulu. Nak buat macam mana? Panggilan haji belum tiba lagi, so tak boleh lagi buat nombor 5. Tak apa, buat 4 dulu. Tak boleh buat 4 rukun Islam. Tak apa, buat 3 dulu. Rukun Islam dia ikut step. Tetapi rukun iman boleh tak kita buat macam tu, tuan-tuan? Rukun iman boleh tak kita buat macam tu? Rukun iman ada 6. Oh, hari ni aku nak buat 5 je, 1 nak tinggal. Boleh ke, tuan-tuan? Rukun iman ada 6. Tolak 1 bukan jadi 5. Tolak 1, telur ayam, kosong. Runtuh iman kita, tuan-tuan. Sebab tu saya kata tadi, rukun iman dia bukan macam rukun Islam. Rukun Islam, tuan-tuan tak boleh buat 5, tak apa, buat 4. Sampai masa kita buatlah yang kelima. Dia ikut step, ikut waktu. Tapi rukun iman, setiap saat, setiap ketika, keenam-enamnya kena pegang kemah keming, molek-molek dalam hati. Tak boleh kita tinggal walaupun 1. Dan rukun iman yang paling payah kita nak jaga, tuan-tuan, yang nombor berapa agak-agaknya? Rukun iman yang payah kita nak jaga sikit. Jawabnya yang nombor 6 tu. Beriman kepada takdir Allah, qada dan qadar. Ni ramai orang fail. Beriman pada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, yang tu tak apa. Tapi mai yang nombor 6 ni, ramai hok rebah beleping. Ramai yang kecundang. Sebab apa? Tak terima takdir Allah. Orang lain elok-elok sihat, kenapa Allah uji aku sakit? Dia mula dah. Kadang-kadang setan cuik. Dia nak mempertikaikan apa yang Allah bagi pada dia. Kenapa aku dilahirkan sekian? Kenapa orang tu berniaga laku? Kenapa aku kurang laku? Kadang-kadang minta maaf kata, benda-benda macam tu setan cuik. Sebab setan nak runtuhkan rukun iman kita yang nombor 6. Dan guru saya kata, orang yang kecundang yang nombor 6, kecundang habis 5 yang lain. Tapi manusia yang boleh jaga nombor 6 ni, Allah uji dia apa-apa, dia sangka baik dengan Allah, dia yakin ada hikmah yang baik-baik. Subhanallah. Settle nombor 6 ni, settle ke 5 yang lain. Sebab nombor 6 ni lah yang paling payah kita nak jaga. Sebab dia berkait dengan emosi, perasaan dan apa yang berlaku dalam seharian kita. Sebab itulah hari ni alim ulama kita pesan, berdamailah kita dengan takdir Allah. Kadang-kadang takdir Allah benda yang menggembirakan kita. Tak apalah, syukurlah. Tapi jarang-jarang sekali Allah bagi takdir Allah yang menyedihkan kita, mendukacitakan kita. Jadi bagaimana kita respon dengan takdir Allah itu? Mudah-mudahan kita orang beriman, qaddarallahu ma yasha, segala ketentuan Allah, Allah tahulah yang terbaik buat kita. Kita diuji apa-apa oleh Allah. Fasabrun jamil, sabar itu indah.
Mudah-mudahan kita ikutlah apa yang dibuat oleh para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam. Nabi-nabi yang banyak diuji oleh Allah. Bukan Allah benci mereka, tidak. Tapi Allah lagi sayang pada mereka. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita jaga baik-baik ke enam rukun iman. Mudah-mudahan daripada Muslim, kita naik darjat jadi mukmin. Cumanya satu fakta yang kita kena tahu para jemaah yang dirahmati Allah. Iman adalah perkara yang tak boleh nak kongsi-kongsi. Ayah beriman, belum tentu anak beriman. Suami beriman, belum tentu isteri beriman. Begitulah sebaliknya. Sebab iman barang tak boleh nak kongsi. Kereta boleh kongsi-kongsi naik. Rumah boleh kongsi-kongsi duduk. Makanan boleh kongsi-kongsi makan. Pakaian boleh kongsi-kongsi pakai. Tapi ada benda yang tak boleh nak kongsi-kongsi. Namanya iman. Iman, benda yang tak boleh nak main transfer. Tak boleh nak bluetooth, tak boleh. Bahasa Arab kata, nafsi. Masing-masing kena jaga. Kalaulah iman ini boleh dikongsi para jamaah, agak-agak Nabi Nuh nak kongsi iman pada siapa dulu tuan-tuan? Kalaulah iman ni barang boleh kongsi, nescayalah Nabi Nuh nak sangat kongsi iman dengan isterinya dan anaknya yang bernama Kan'an. Nabi Nuh tuan-tuan ada 4 orang anak. Kan'an, Sam, Ham, Yafis. Kan'an ni anak sulung. Dialah yang gedebel. 3 orang adik dia lah. 3 beriman pada ayah dia, Nabi Nuh. Tapi Kan'an ni dia ikut mak dia. Mak dia tak beriman, dia pun tak beriman. Jadi Nabi Nuh ni tuan-tuan, bayangkan Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh berdakwah, orang zaman dia duk kutuk dia. Hei Nuh, tak payahlah sibuk-sibuk nak dakwah pada kami. Baik kau pergi dakwah anak bini kau. Anak bini pun tak nak ikut, sibuk nak dakwah orang. Oh, tuan-tuan, bayangkan. Emosinya diserang dari sudut emosi pada Nabi Nuh. Nak ceritanya Nabi Nuh ni kalau boleh share iman, dia nak sangat isteri dan anak dia pun sama-sama beriman. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Iman barang tak boleh nak kongsi. Nabi Nuh berdakwah berapa tahun tuan-tuan? Dalam Quran Allah berfirman, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh berdakwah 1000 tahun kurang 50. Jadi berapa tuan-tuan? 1000 kurang 50. Jawabnya 950. Cantik kan ayat Quran? Allah Ta'ala tak kata 950. Allah kata 1000 kurang 50. Seolah-olah Allah kata pada kita, kira sendirilah berapa. Tengok ayat Quran. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Tapi anak dan isteri tetap tak beriman. Sebab iman barang tak boleh nak kongsi. Last sekali, kedua-duanya mati tenggelam dalam banjir besar tersebut. Kalaulah iman boleh dikongsi tuan-tuan, agak-agaklah Nabi Musa. Nabi Musa nak kongsi iman pada siapa tuan-tuan? Pada ayah angkat dia, Fir'aun. Jahat-jahat Fir'aun pun ada jasa juga dia tuan-tuan. Apa jasa dia? Dia yang bela Nabi Musa. Nabi Musa tu ibarat anak angkat dia lah. Jadi jahat-jahat dia pun adalah sikit jasa dia. Jaga Nabi Musa dalam istana tu. Dalam istana. Kan, di saat bayi-bayi lelaki lain semua kena bunuh, Nabi Musa bukan setakat tak dibunuh,
dibela dalam istana lagi, mahligai lagi. Dan bila dapat wahyu, Nabi Musa beberapa kali berdakwah kepada ayah angkat dia. Sehingga kan Allah berfirman apa dia? Faqula lahu qawlan layyina. Musa, Allah pesan pada Nabi Musa, berdakwahlah dengan Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Sebab apa kena lemah lembut? Sebab ayah angkat engkau tu. Padahal kalau kita fikir logik, Firaun kan mengaku Tuhan, sombong, sepatutnya berdakwah dengan keras juga. Betul tak tuan-tuan? Tapi kenapa Allah kata Musa berdakwah dengan Firaun dengan lemah lembut? Sebab apa? Sebab ayah angkat dia jahat-jahat pun ada jasa. Sebab tu kita nak berdakwah dengan ahli keluarga, jangan buat sama macam orang lain. Nak berdakwah dengan ahli keluarga kita, kena guna bahasa yang betul, cara yang betul. Jangan guna kekerasan. Bukan semua orang boleh guna kekerasan dalam berdakwah. Ada orang kena dengan kelembutan. Jadi Nabi Musa ni nak sangat ayah angkat dia ni. Kalau boleh kongsi iman, Nabi Musa pun nak share iman dengan ayah angkat dia. Tetapi apakan daya, siap mengaku Tuhan lagi ayah angkat dia. Lah kali ayah angkat dia nak bunuh dia, maka berlakulah peristiwa 10 Muharram. 10 Muharram kita buat apa tuan-tuan? Kita buat bubur Ashura ataupun kita puasa sunat 10 Muharram. 10 Muharram itulah tarikh Nabi Musa belah laut. Dan 10 Muharram itulah tarikh tenggelamnya Firaun dan tentera-tenteranya di Laut Kalzum, Laut Merah di Mesir sana. Lah kali Nabi Musa pun tak boleh nak share iman dengan ayah angkat dia. Keluarga Nabi Nuh pun mati tenggelam juga. Ayah angkat Nabi Musa, Firaun pun mati tenggelam juga. Maknanya barang tak boleh nak kongsi-kongsi. Begitulah juga dengan baginda Nabi SAW. Kalaulah iman ini boleh dikongsi tuan-tuan, agak-agak Nabi Muhammad SAW, Nabi nak kongsi iman pada siapa? Pastilah nak kongsi pada ahli keluarga terdekat dia, pakcik-pakciknya, antaranya Abu Lahab. Abu Lahab ni tuan-tuan, Allah sayang pada Nabi. Tapi bila anak saudara dia bawa perintah Quran, dialah yang kuat menentang. Sehingga turunnya ayat yang kita selalu baca, Tabbat yada Abi Lahabim wa tab. 2 kali Allah ulang, Tabbat wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab, sebenar-benar celaka. 2 kali Allah ulang. Macam orang Kelantan cakap, bodohlah awak ni. Tu biasa. Tapi kalau orang kata bodoh nak mampu, kalau orang kata macam tu memang betul-betul bodoh dah tu. Tu bahasa kasar lah. Kalau orang kata sekali tu biasa lagi. Tapi kalau orang 2 kali, maknanya memang confirm tu. Betul-betul jahat, betul-betul jahil tu. Celaka tangan Abu Lahab, sebenar-benar celaka. 2 kali Allah ulang. Bila dah 2 kali tu, maknanya dibuat penegasan. Jahat sungguhlah Abu Lahab. Bukan setakat Abu Lahab, bini dia pun sama, makcik Nabi SAW. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Kedua-duanya dihina oleh Allah. Kalau Nabi boleh share iman, Nabi nak share iman dengan pakcik-pakcik dia, Abu Talib dan sebagainya. Tetapi Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tak boleh nak kongsi hidayah dengan orang lain, melainkan hidayah milik Allah. Allah yang bagi pada orang yang dikehendaki. Jadi pengajarannya apa tuan-tuan? Iman kita masing-masing jaga, sebab benda tak boleh nak kongsi-kongsi. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita jaga baik-baik rukun iman. Kita jadi Muslim, Allah angkat darjat jadi mukmin. Bila dah jadi mukmin, rupa-rupanya ingatkan cukup dah. Islam ajar kita naik darjat yang ketiga. Darjat yang ketiga itulah tuan-tuan, subhanallah. Apa namanya? Muttaqin.
M juga tuan-tuan, semua M. Muslim, mukmin, muttaqin. Sebagaimana dalam di awal-awal surah Baqarah yang kita selalu baca tahlil tu. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Rupa-rupanya darjat muttaqin lebih tinggi daripada darjat mukmin itu. Yang mana orang muttaqin ini apa ciri-cirinya? Allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang meyakini benda-benda ghaib. Antara benda ghaib apa dia? Pahala dosa. Duduk dalam majlis ilmu, pahala lebih besar daripada solat sunat 100 rakaat. Hadis Nabi SAW. Kita tak nampak pun pahala itu. Tapi kenapa kita datang juga dalam majlis ilmu? Kita yakin pahala benar-benar ada. Solat berjamaah 27 pahala. Tak nampak pun mana 27. Tapi tetap kita solat berjamaah. Sebab apa? Kita yakin benda ghaib. Nak buat maksiat, kita takut. Sebab adanya azab kubur yang menantikan orang yang bermaksiat. Jadi kita percaya benda-benda ghaib. Kita percaya tentang syurga, neraka, alam barzakh, hisab, mizan, titian sirat. Itu contoh orang-orang muttaqin. Mereka meyakini benda yang tak nampak depan mata. Subhanallah. Mudah-mudahan kita nak jadi orang muttaqin, orang-orang yang meyakini benda-benda ghaib, benda-benda sam'iyat. Nabi sebut duduk dalam majlis ilmu, wahaffathumul malaikah, malaikat rendahkan sayap. Subhanallah. Malaikat mendoakan kita dalam majlis ilmu, para jemaah yang dirahmati Allah. Walaupun tak nampak, tapi kita yakin. Kita yang suka menuntut ilmu, sahabat kita adalah para malaikat. Tetapi orang yang jauh dengan ilmu agama, orang yang jauh dengan hubungan dengan Allah, takut-takut sahabatnya bukan malaikat. Dirisaukan sahabatnya adalah iblis, syaitan. Wal'iyadu billahi min dhalik. Jadi mudah-mudahan kita jadi orang muttaqin tuan-tuan. Orang yang benar-benar ada jiwa taqwa. Ittaqillah haitsuma kunta, kata Nabi SAW. Bertakwalah kepada Allah walau di mana kita berada. Orang bertakwa ni, kata Sayyidina Umar, macam mana? Orang bertakwa, orang yang hati-hati, seperti berjalan di atas padang yang penuh dengan duri. Kita tak pakai kasut, tak pakai slipper, jalan di atas padang yang penuh duri. Macam mana kita berjalan tuan-tuan? Berjalan macam kita berjalan atas kapet ke? Confirm tak. Kita berjalan terjengkit-jengkit, terlompat-lompat, sebab tak nak bagi duri kena kaki. Itulah ibarat orang bertakwa. Dia nak buat apa-apa, dia hati-hati. Nak makan, hati-hati. Makanan ni halal ke? Syubhah ke? Haram ke? Nak tengok satu-satu benda, aku nak tengok benda ni berdosa ke? Haram ke? Ada aurat ke? Nak dengar, nak bercakap satu-satu benda, dia cek dulu. Aku nak bercakap ni benda tahyul ke? Benda khurafat ke? Benda tipu ke? Benda fitnah ke? Dia hati-hati. Jadi orang yang ada sifat kehati-hatian ini, itu antara contoh orang-orang yang memiliki sifat taqwa di sisi Allah, al-muttaqin. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang muttaqin. Manakala yang keempat, ya, para jamaah yang dirahmati Allah, daripada muslim naik jadi mukmin, mukmin naik muttaqin, dan yang keempat muttaqin. Ada satu lagi alim ulama sebut, bahkan Allah berfirman dalam Quran, yang keempat pun M juga tuan-tuan. Apa dia? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadilah orang-orang yang mukhlisin.
Orang-orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap perkara yang dilakukan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Sebab ikhlas ini berada di darjat yang paling tinggi. Sampaikan syaitan pernah buat MOU dengan Allah. Syaitan buat perjanjian dengan Allah, aku akan sesatkan semua anak Adam. Melainkan apa dia? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali orang-orang yang ikhlas, kata syaitan. Aku tak boleh kacau orang ni. Sebab orang yang ikhlas ni, dia ada benteng yang sangat kuat, sehingga syaitan tak boleh nak goda dia, tak boleh nak kacau dia, tak boleh nak hasut dia. Kalau syaitan hasut pun, orang ikhlas ni boleh tepih senang-senang bisikan syaitan. Dan saya pernah tanya guru saya, sama kita mengaji pondok dulu kan, macam mana ikhlas yang sebenar? Kata guru saya, ikhlas yang sebenar sama seperti surah Al-Ikhlas yang tidak tertulis perkataan ikhlas di dalamnya. Tuan-tuan faham ke maksud saya? Kata guru saya, ikhlas ni apa dia? Sama seperti surah Al-Ikhlas yang tidak tertulis perkataan ikhlas di dalamnya. Cuba tuan-tuan baca surah Ikhlas. Ada tak perkataan ikhlas kat dalam? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nama surah Ikhlas, tapi tak ada pun perkataan ikhlas kat dalam. Itulah maksud ikhlas. Sembunyi, tersembunyi ibadahnya, sedekahnya sembunyi-sembunyi, solat malamnya sembunyi, baca Qurannya, buat apa-apa amalan. Dia bukan nak viral dengan manusia, tapi dia nak viral di kalangan penduduk langit. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita jadi orang ikhlas tuan-tuan. Kita jadi orang mulia. 4M tadi tuan-tuan. Ingat 4M je lah malam ni, senang-senang kata. Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlisin. Mudah-mudahan akhir hayat nanti, bila kita meninggal dunia, kita balik dalam keadaan orang-orang yang ikhlas, redha kepada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita redha kepada Allah, Allah redha pada kita, menyebabkan kita diberikan oleh Allah syurga yang dijanjikan bagi orang-orang yang beramal soleh itu tadi. Jadi kita naikkan darjat kita sikit demi sikit. Kita pun tak tahu di mana darjat kita tuan-tuan. Semuanya dalam pandangan ilmu Allah. Cuma kita istiqamah menuntut ilmu, kita istiqamah jaga malam, buat ibadat, kita istiqamah sedekah, kita istiqamah banyakkan ngaji Quran, kita istiqamah banyakkan buat amalan-amalan sunat. Itulah menyebabkan Allah naikkan darjat kita satu demi satu, insya-Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitulah para jemaah, lebih kurang 45 minit kuliah maghrib kita pada malam ini, sedikit sebanyak memberi kebaikan, memberi manfaat, ilmu tambahan buat kita, sama-sama kita amalkan dalam hidup kita seharian, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan buat semua para jemaah yang hadir majlis ilmu pada malam ini. Panjang umur, ada rezeki. Kita jumpa lain kali. Ampun dan maaf kalau ada tersalah silap, tersalah kata dalam kuliah saya pada malam ini. Syukran jazilan, barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.